Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke WICC ataupun World Islamic Chamber of Commerce. Jadi tujuan kita pada hari ini adalah untuk memperkenalkan World Islamic Chamber of Commerce ataupun secara ringkasnya WICC. Pertama, sebagai promotor untuk mempromosikan sistem ekonomi dan kewangan Islam. Dan yang keduanya pula adalah sebagai regulator di dalam sistem ekonomi dan kewangan Islam. Sebab di dalam sistem ekonomi dan kewangan Islam, kita tidak mengamalkan pasaran bebas. Pasaran kita adalah pasaran yang diregulasi, diatur dengan segala peraturan yang menurut kepada syariah Islam. Bagaimana bermulanya idea untuk mewujudkan WICC? Idea itu timbul apabila kita melihat kepada kehidupan kita sendiri, di mana pada hari ini dunia sedang menghadapi bermacam-macam masalah. Masalah politik, ekonomi, keuangan, pendidikan, alam sekitar, sosial dan sebagainya. Kenapa masalah ini berlaku? Sebab kalau kita tengok masalah ini berlaku hampir di seluruh dunia. Bukan sahaja di negara kita, bahkan di negara-negara luar seperti Amerika, Eropah misalnya, benua Afrika, masing-masing dengan masalah masing-masing. Dan masalah itu sentiasa berkisar pada baik masalah politik, ekonomi, keuangan, pendidikan dan sebagainya. Kenapa masalah-masalah ini semua berlaku? Puncanya adalah kerana kita mengamalkan sistem yang salah. Sistem yang salah itu ialah sistem yang berasaskan kepada ideologi sekular. Apa sebenarnya ideologi sekular ini? Ideologi sekular ini adalah satu ideologi yang mengasingkan agama dari kehidupan. Di mana bermulanya ideologi sekular ini? Ideologi sekular ini bermula apabila manusia itu ingin bebas daripada kongkongan agama. Kerana itu mereka berusaha untuk mewujudkan satu cara hidup ataupun satu sistem kehidupan yang tidak dikongkong dan dipengaruhi oleh agama. Dan sekular ini adalah ideologinya. Manakala sekulariti adalah dia punya keadaan minda ataupun dia punya state of mind. Dan sekularisasi pula adalah merupakan prosesnya. Sebab itu apabila keadaan minda kita itu mau menghalalkan sesuatu yang kita inginkan, maka kita gunakan demokrasi sebagai salah satu daripada kaedah untuk menghalalkan atau untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan dalam sistem ekonominya pula, sistem kewangannya pula, kita menggunakan sistem kapitalis. Dan di mana sistem kapitalis ini, sebagaimana yang kita maklum pada hari ini, pertama, dia menggunakan sistem wang kertas ataupun lebih dikenali sebagai fiat money. Yang keduanya, sistem inilah adalah berdasarkan kepada hutang. Yang ketiganya, sistem ini juga berdasarkan kepada riba. Yang keempatnya, sistem ini juga mengamalkan sistem percukaian yang double standard, iaitu yang pribadi dicukai melalui net dan yang korporat-korporatnya pula dicukai secara gross. Ini yang menyebabkan berlaku perbezaan di kalangan masyarakat. Dan untuk penyelesaiannya kita merasakan apabila sistem ataupun cara kehidupan yang mengasingkan agama daripada sistem kehidupan ini membawa kita kepada kehancuran, maka kita berfikir alangkah baiknya kalau kita kembali balik kepada agama. Agama di mana maksud agama itu sendiri adalah satu cara hidup. Dan satu cara hidup yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Islam. Dan Islam itu sendiri adalah merupakan suatu wahyu, bukannya ideologi sebagaimana sekular. Wahyu yang di mana rujukannya adalah Al-Quran dan contoh teladannya adalah kepada junjungan besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sinilah bermulanya idea kita membentuk WICC untuk menginterpretasikan segala ajaran-ajaran agama dan nilai-nilai agama supaya ianya muncul dan wujud di tengah-tengah masyarakat. Kesedaran ini timbul semenjak tahun 2008 apabila negara seperti Amerika dan juga Eropah sudah mulai mengalami krisis yang dikenali sebagai sovereignty default. Jadi di situ kita sudah melihat bahawa yang namanya tidak berkemampuan untuk membayar balik hutang itu bukan sahaja berlaku kepada individu,
kepada syarikat-syarikat korporat, malahan negara sendiri. Sebagaimana yang telah dibuktikan pada hari ini. Negara seperti Greece contohnya, sudah tidak berkemampuan untuk membayar hutang mereka. Dan ini yang kita namakan sebagai sovereignty default. Kegagalan sesebuah negara itu untuk membayar hutang. Jadi oleh itu, kita berdapat bahawa sistem keuangan dan ekonomi ini sudah sampai di kemuncak yang paling parah. Kerana ianya mampu bukan sahaja menghancurkan individu, syarikat-syarikat, malahan juga sekarang ini sudah terbukti mampu menghancurkan sebuah negara. Jadi, kita berpandangan, boleh tak kita wujudkan sebuah sistem keuangan yang tidak ada, yang tidak mengamalkan hutang? Bolehkah kita mewujudkan sebuah sistem yang juga dalam masa yang sama tidak menghalalkan faedah ataupun riba yang memang diharamkan sama sekali oleh agama kita? Di situlah wujud kesedaran untuk kita membangunkan sebuah platform yang kita panggil hari ini dan kita kenali sebagai World Islamic Chamber of Commerce. Jadi, di situ, di peringkat permulaan ini, fungsi dan peranan utama WICC itu adalah untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat, menyedarkan masyarakat betapa bahayanya sistem kapitalisme ini, terutamanya sistem keuangannya. Kerana pada hari ini kita melihat bahawa segala-galanya hari ini adalah berasaskan kepada hutang. Sehingga kita bekerja pagi, petang, siang dan malam itu sebenarnya hanyalah untuk membayar hutang. Bermula daripada peringkat kita sekolah, kita sudah mulai berhutang. Hutang pendidikan, hutang untuk kita masuk ke universiti, hutang untuk kita mendapat pendidikan itu tadi. Setelah itu kita keluar bekerja, kita berhutang lagi. Berhutang untuk membeli kereta, membeli rumah. Dan banyak juga berlaku, nak kahwin pun hutang, kan? Dan ini berterusan sampailah kita meninggal dunia. Sentiasa dibelenggu dengan hutang, dan kita habiskan masa kita itu tadi untuk bekerja kuat pagi, petang, siang dan malam semata-mata untuk melunaskan segala hutang-hutang yang kita perolehi daripada bank-bank yang ada. Oleh itu, kita nak wujudkan satu sistem yang mana dalam sistem Islam itu sendiri memang kita tidak digalakkan berhutang. Dalam Islam itu sendiri kita memang tidak digalakkan untuk mengamalkan riba. Kerana Rasulullah sendiri pun ada bersabda bahawa riba itu ada 70 pintu. Dan dosa riba yang paling rendah itu adalah umpama kita berzina dengan ibu kita. Begitu berat sekali dosa riba itu. Tapi kalau kita tengok pada hari ini, kita merasakan seolah-olah seluruh umat Islam di dunia ini tidak merasakan apa-apa bila mengamalkan riba. Ini yang paling dahsyat sekali. Bagaimana kesannya sistem keuangan kapitalis itu sudah mempengaruhi minda kita, sudah mempengaruhi hati kita, sehingga kita tidak sedar bahawa sebenarnya kita sedang melakukan suatu dosa besar. Dosa yang mana Allah isytiharkan perang terhadap pengamal-pengamal dosa tersebut. Yang mana dosa tersebut Rasulullah juga mengisytiharkan perang terhadap pengamal-pengamalnya. Ini yang tidak disedari oleh masyarakat, sehingga kita berfikir bahawa kita tidak akan mampu mewujudkan satu sistem keuangan yang boleh bebas daripada riba. Apatah lagi pada hari ini, sistem perbankan Islam sendiri yang kononnya sudah bebas riba itu sebenarnya masih dibelenggu oleh sistem riba. Kalau kita perhatikan dalam sistem konvensional contohnya, kita tengok BLLR. Apa BLLR? BLLR adalah base lending rate. Tapi dalam sistem perbankan Islam pula kita menggunakan kaedah BFR, base financing rate. Bagi saya, menurut pandangan kami, dua-dua ini adalah yang kita panggil sebagai financial cost. Jadi financial cost inilah sebenarnya riba. Jadi bagaimana kita boleh mengatakan bahawa sistem perbankan Islam itu sudah bebas daripada riba? Ini yang jadi kesedaran utama kita sehingga wujudnya yang kita panggil sebagai World Islamic Chamber of Commerce. Dan inilah kesedaran yang ingin kita pupuk kepada masyarakat. Selain daripada hutang, riba, yang paling penting sekali adalah fiat money. Kerana wang kertas ini tadi tidak ada sandaran emas. Kerana setelah tahun 71, Presiden Amerika Richard Nixon telah mengumumkan bahawa US dollar itu sudah dipisahkan daripada emas. Jadi mulai daripada tahun 1971 hingga sekarang, sistem fiat money US dollar ini tadi sudah tidak ada sandaran. Kalau kita kembali kepada agama, sebagaimana sabda Rasulullah, kalau kita nak tukar barang, mestilah kita tukar barang dengan yang sama nilainya. Contohnya macam
Gandum, kalau kita nak tukar gandum, mestilah kita nak kena tukar dengan barang yang senilai dengan gandum. Kalau tukar emas, kita mestilah nak tukar dengan barang yang senilai dengan emas. Tapi kalau macam hari ini, apabila kita menggunakan wang kertas, sebenarnya barang-barang yang kita perolehi yang memang sebenarnya ada nilainya yang tersendiri, itu kita tukar dengan sekeping kertas yang tidak ada nilainya. Dan nilai wang kertas pada hari ini sebenarnya bergantung kepada nilai yang diberikan oleh pihak pemerintah. Contohnya seperti di Malaysia, yang warna hijau itu nilainya RM5. Itu nilai itu diberikan oleh pemerintah. Dan kita semua sebagai rakyat, kita mengiktiraf bahawa yang sekeping not yang warnanya hijau itu nilainya RM5. Begitu juga dengan sekeping not yang warnanya merah, itu kita anggap nilainya RM10. Tapi sebenarnya dia tak mempunyai nilai yang sebenar-benar, yang kita panggil sebagai intrinsic value. Jadi nilainya itu hanyalah sebenarnya printing cost. Jadi tak ada nilai langsung. Jadi kalau menurut kacamata agama sendiri, apabila kita menukar barang dengan sesuatu yang tak ada nilainya, itu sudah diharamkan. Dan kalau kita lihat daripada sistem keuangan sendiri, apa yang sebenarnya menyebabkan inflasi? Bukan kerana harga barang itu semakin hari semakin naik. Sebenarnya yang menyebabkan inflasi pada hari ini sebenarnya adalah kerana duit kertas ini tadi ataupun fiat money ini tadi setiap hari susut nilainya. Inilah sebenarnya yang menyebabkan inflasi, sehingga dikhawatiri pada satu tahap nanti dunia ini akan menghadapi hyperinflation. Sebab kalau kita tengok di Malaysia sendiri, mulai tahun 70-an sehingga hari ini, kalau kita tengok waktu tahun 1970-an, kita tengok student-student kita, mahasiswa yang baru graduasi daripada universiti tempatan, dia akan ditawarkan pekerjaan dengan gaji yang ditawarkan sekitar 750 sehingga 1000. Dan waktu itu kalau kita tengok kereta Continental sendiri harganya masih sekitar dalam 7000. Dan rumah waktu itu boleh dibeli dengan harga 12,000 hingga ke 15,000, kita dah boleh dapat sebuah rumah waktu itu, kan. Tapi kalau kita bandingkan dengan sekarang ni tahun 2012, dari segi pendapatan untuk lepasan-lepasan ijazah tadi, pendapatannya tidak jauh berbeza. Lebih kurang dalam anggaran 1,500 ke 2,000. Lebih kurang sekali ganda kenaikannya. Tapi kalau kita melihat kepada kereta dan rumah pula, contohnya kereta Continental hari ini semuanya di atas 200,000. Dan rumah pula sekarang ni sudah ada, rumah teres sudah ada yang mencecah sampai 300-400,000 kenaikan dia. Tapi dari segi pendapatan, itu sebab hari ini banyak orang akan merasai sengsara. Kenapa? Pendapatannya tidak jauh berubah. Tapi semakin hari, nilai wang itu sendiri sudah makin merosot. Maknanya barang-barang ni sudah makin hari makin menaik, tapi purchasing power kita semakin hari semakin menurun. Ini bahayanya sistem keuangan kapitalis ni tadi. Sebab itu kita merasakan sampai kepada kemuncaknya tadi, sistem kapitalis ini tadi akan menghancurkan seluruh dunia. Kalau hari ini pun kita dah lihat apa yang berlaku kepada negara seperti Greece, seperti Itali, Portugal, Spanyol, Ireland. Dan begitu juga dengan Amerika selaku promotor kepada sistem demokrasi dan kapitalis. Mereka juga sekarang sudah menanggung hutang sehingga 15.8 trilion US dollar. Jadi ramai pihak yang meramalkan sehingga rakyat Amerika sendiri pun berpendapat bahawa Amerika tidak akan mampu sampai bila-bila untuk melunasi hutang mereka. Kerana hutang yang terkumpul sekarang pun sudah 15.8 trilion US dollar. Dan setiap hari hutang itu akan semakin bertambah. Jadi, yang kita khawatiri sekarang ni, apa akan berlaku kepada dunia sekiranya sistem ekonomi dan keuangan Amerika runtuh? Apa yang akan berlaku kepada dunia sekiranya sistem ekonomi dan keuangan di Eropah juga runtuh? Kita yakin bahawa ini akan menyebabkan seluruh dunia ini berada di dalam krisis ekonomi dan keuangan yang cukup dahsyat. Sebab itu, kita merasakan bahawa sudah sampai saat dan ketikanya untuk kita bangun, berusaha untuk membentuk sebuah sistem alternatif bagi menggantikan sistem yang kita amalkan pada hari ini. Jadi mudah-mudahan dengan wujudnya sebuah sistem alternatif, jadi kalau satu hari nanti sistem ekonomi dan keuangan ini hancur, kita semua tidak turut hancur kerana kita masih ada lagi satu lagi platform yang kita bina, kita persiapkan untuk menyelamatkan
kita semua. Dan sebagai langkah awalnya, kita sudah pun berbincang dengan sebuah syarikat di China yang sudah bersetuju untuk mengalokasikan kita sekeping tanah di Kunming, iaitu sebuah bandar yang merupakan ibu negeri kepada sebuah provinsi di China, iaitu Yunnan, sebanyak 500 ekar. Jadi tujuan tanah ini tadi, di masa akan datang kita akan gazetkan sebagai exclusive zone, di mana di situ kita akan bangunkan konsep pembangunannya yang kita kenali sebagai World Islamic Trade Center, di mana antara komponen-komponen yang akan dibangunkan di situ adalah, pertamanya kita nak jadikan kawasan ini sebagai pusat perdagangan Islam sedunia, dan yang keduanya kita akan jadikan sebagai pusat keuangan Islam sedunia, dan ketiga adalah juga sebagai pusat pendidikan dan pusat kajian-kajian untuk membangunkan sistem ekonomi dan keuangan Islam. Dan di tanah yang seluas 500 ekar ini juga memang sebenarnya kerajaan China sendiri sudah meluluskan untuk dibangunkan sebuah universiti Islam yang pertama di China. Jadi persoalan utamanya sekarang ni, kenapa kita pilih China sebagai destinasi untuk kita bangunkan dan kita wujudkan World Islamic Trade Center. Jadi kalau kita tinjau dari segi emosinya, dari segi spiritualnya, Yunnan adalah merupakan provinsi pertama di mana seorang sahabat Rasulullah sampai ke situ, iaitu Sa'ad Abi Waqqas. Dan yang keduanya, di situ jugalah, di Yunnan ini jugalah tempat lahirnya seorang admiral yang terkenal, iaitu Laksmana Cheng Ho. Dan Laksmana Cheng Ho ini juga agak dekat dengan kita kerana beliau juga pernah sampai ke negeri Melaka sewaktu Melaka di puncak kegemilangannya dahulu. Dari segi strategiknya, tempat ini adalah sebuah tempat yang paling indah. Yunnan ini terkenal di China sebagai satu daerah, satu kawasan yang mana musim bunganya adalah sepanjang tahun. Jadi kita boleh ibaratkan Kunming dan Yunnan ini cuacanya itu adalah seperti, kalau di Malaysia ini seperti cuaca di Cameron Highland. Jadi tak sejuk sangat, tak panas sangat, dan dia musim bunga sepanjang tahun. Dan selain daripada itu, kerajaan China sendiri telah membina sebuah lapangan terbang baru yang sewaktu kita merakamkan presentation ini baru sebulan beroperasi, dan dengan nilai kosnya sebanyak 11.5 bilion RM, dan lapangan terbang ini mampu menampung penumpang sehingga ke 60 juta setahun. Lebih kurang 3 kali ganda lebih besar daripada lapangan terbang kita, iaitu KLIA. Dan selain daripada itu, dari segi strategiknya, kita melihat China ini akan menjadi bakal ataupun akan menjadi sebuah kuasa ekonomi baru di masa akan datang. Jadi kehadiran China ini di persada pasaran dunia sekarang ini sudah mulai dirasai, dan ramai juga pihak yang percaya bahawa suatu hari nanti China akan mengambil alih status Amerika sebagai negara kuasa ekonomi yang terbesar di dunia. Jadi di situ kita mempunyai advantage sekiranya kita bergabung dan bekerjasama dengan kerajaan China, di mana sekarang ini kerajaan China adalah merupakan sebuah negara pengeluar terbesar kepada hampir keseluruhan barang-barang. Dan hari ini ada berapa ramai syarikat di US dan juga di Eropah dan juga di even daripada Asia sendiri yang sudah mulai beroperasi daripada China, sudah mengalihkan pusat pengeluarannya di China. Dan kita nak ambil kepentingan itu di situ. Dan yang keduanya yang paling strategik sekali, kerana China itu sendiri selaku sebuah negara yang bakal menjadi negara kuasa ekonomi terbesar di dunia, mereka sendiri mempunyai masalah yang cukup besar. Contohnya sekarang, mereka mengekspor barang-barang mereka. Mereka jual barang-barang mereka dalam mata wang US dollar. Masalah di China, dia tak boleh nak bawa masuk duit-duit ni tadi masuk ke dalam China untuk ditukarkan pada renminbi. Kerana apa? Kerana sekiranya perkara ini berlaku, renminbi akan jadi kuat. Bila renminbi jadi kuat, maka produksi-produksi mereka ataupun barangan-barangan mereka tadi akan agak kurang kompetitif di pasaran dunia.
Jadi untuk mengelakkan ini, sebab itu mereka banyak menyimpan reserve mereka di luar negara dengan cara membeli bon-bon perbendaharaan Amerika. Apa pula berlaku sekiranya wang-wang ini tadi tidak dibawa masuk ke negara China? Nah, yang berlaku di dalam China sendiri, bila wang ini tidak dibawa masuk ke China, maka kadar inflasi di dalam negara mereka semakin hari semakin meningkat. Jadi, China tidak punya pilihan. Mereka berdepan dengan dua masalah. Pertama, sama ada nak menyelamatkan industri mereka dan membunuh rakyat mereka, ataupun menyelamatkan rakyat mereka dan membunuh industri mereka. Jadi di sini mereka sebenarnya lebih memerlukan sistem keuangan yang baru berbanding daripada mana-mana negara. Dan kalau mereka nak jadi sebuah kuasa ekonomi yang besar di dunia, mereka memang perlukan sebuah sistem keuangan yang baru bagi menampung keperluan mereka. Kan? Contohnya, kalau sekiranya suatu hari nanti berlaku hyperinflation ataupun deflasi di Amerika dan di Eropah, bahkan di seluruh dunia, apa jadi dengan currency mereka yang banyak itu? Kan? Jadi bagaimana China dapat mengelakkan ini daripada berlaku? Jadi mereka perlukan sebuah sistem yang mungkin boleh mengamalkan sistem mata wang yang berbeza. Kerana WICC sendiri sebagai promotor kepada sistem keuangan Islam, kita akan melaksanakan sistem mata wang tunggal pada suatu hari nanti dengan menggunakan emas dan perak. Jadi ini sebenarnya menguntungkan kerajaan China berbanding kepada negara-negara lain. Contohnya macam sekarang ini, apa yang kita panggil sebagai duit minyak ataupun petrol money. Jadi kalau sewaktu-waktu dulu, bila kita sebut tentang petrol money, kita akan teringat kepada US dollar. Kerana segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan oil and gas, semuanya akan dibayar dalam US dollar. Tapi pada hari ini keadaannya sudah berbeza. Kerana ramai negara-negara yang sudah tidak menggunakan US dollar sebagai mata wang. Mereka sudah mulai membina perjanjian-perjanjian di antara satu sama lain dengan menggunakan mata wang yang dipersetujui oleh sesama mereka. Jadi hari ini petrol money sudah tidak boleh dikenali sebagai US dollar. Jadi mungkin pada suatu hari nanti dengan wujudnya sistem ekonomi dan keuangan Islam, petrol money suatu hari nanti adalah emas sebagaimana yang disarankan oleh Rasulullah. Jadi bagi sesiapa saja yang nak berdagang dalam emas dan gas, mereka perlu menggunakan mata wang dinar dan dirham. Bukan sahaja kepada oil and gas, tapi juga kepada seluruh perdagangan di dalam sistem ekonomi dan keuangan Islam yang ingin kita wujudkan itu tadi. Sebab itu kita melihat China adalah merupakan rakan yang strategik, rakan yang menang-menang, di mana bukan kita saja untung, tapi kerajaan China dan rakyat China juga akan memperolehi keuntungan, bahkan berlipat kali ganda daripada sistem ekonomi dan keuangan yang akan kita wujudkan ini nanti. Bagaimana sistem baru ini nanti mampu ataupun berupaya untuk menyelesaikan masalah dunia? Yang pertama sekali, sebab kita akan mengamalkan apa yang kita kenali sebagai single platform, iaitu dalam kata bahasa yang mudah, single platform itu adalah satu single balance sheet, di mana seluruh dunia berkongsi satu balance sheet. Tidak sebagaimana sistem kapitalis yang kita amalkan. Kerana sistem kapitalis yang kita amalkan pada hari ini, dia mengamalkan multiple platform. Maksudnya sesebuah negara itu dia mempunyai platform keuangannya yang tersendiri. Sebab itu kalau kita tengok, contohnya kita bagi contoh macam di Malaysia, kita ada bank negara kita, di mana bank negara itu adalah merupakan platform kepada sistem keuangan kita. Kalau di Thailand, ada Bank of Thailand, yang mana ianya merupakan platform sistem keuangan negara Thailand. Kalau di Indonesia juga begitu, dan di Filipina juga begitu, dan di seluruh negara. Maknanya tiap-tiap negara itu mempunyai platform dia yang tersendiri. Tapi dalam sistem yang kita cadangkan ini tadi, ataupun yang ingin kita unjurkan kepada dunia, kita mengamalkan sistem single platform, di mana World Baitul Mal itu adalah merupakan single platformnya. Jadi World Baitul Mal ini tadi, dia tidak dipunyai atau dimiliki oleh mana-mana negara. World Baitul Mal ini tadi diwujudkan di bawah WICC. WICC lah sebagai regulator yang akan meregulasi sebarang dasar ataupun aktiviti di peringkat World Baitul Mal. Dan World Baitul Mal ini akan mewujudkan Baitul Mal Nasional di tiap-tiap negara. Kalau kita ambil negara yang
berdaftar dengan United Nations, contohnya ada sebanyak lebih kurang 200 negara, maka Baitul Mal Nasional itu tadi akan diwujudkan di tiap-tiap negara tersebut. Contohnya macam kita beroperasi di negara China, maka kita akan anjurkan kepada negara China supaya negara China mempunyai Baitul Mal China-nya tersendiri. Dan Baitul Mal China ini tadi bukan dimiliki oleh kerajaan China ataupun negara China, tapi dia adalah milik sepenuhnya kepada World Baitul Mal, kerana kita mengamalkan single platform. Oleh itu tadi kita merasakan bahawa dasar, matlamat, tujuan, peraturan apa saja, bila kita mengamalkan single platform, itu akan dikongsi oleh seluruh dunia. Tidak sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Bila platform keuangan itu berbeza, maka peraturan-peraturannya pada tiap-tiap negara itu juga berbeza. Kan tak sama. Ini yang menyebabkan berlaku bermacam-macam spekulasi, monopoli dan juga eksploitasi. Dan yang keduanya, kita mengamalkan single currency ataupun mata wang tunggal, iaitu menggunakan emas dan perak. Ini penting kerana apabila kita mengamalkan multiple currency sebagaimana yang kita amalkan sekarang, ini yang menyebabkan berlakunya spekulasi, berlakunya pertukaran mata wang di peringkat dunia. Dan kalau dari segi agamanya sendiri, wang sebenarnya tidak boleh diperdagangkan, hukumnya haram. Jadi bagaimana kita nak mewujudkan satu mata wang yang tidak akan diperdagangkan, kecuali melainkan kita bersetuju dan mengiktiraf untuk mengamalkan sistem mata wang yang tunggal yang berasaskan kepada emas dan perak, supaya aktiviti-aktiviti spekulasi tidak akan berubah. Kerana apabila aktiviti-aktiviti spekulasi ini berjalan dan diamalkan di seluruh dunia, ini yang pernah kita alami suatu waktu dulu, krisis keuangan yang kita panggil sebagai krisis nilai mata wang, dan ini berlaku pada tahun 1997, di mana nilai mata wang kita itu jatuh ataupun hilang 50% daripada apa yang sedang kita miliki. Contohnya kalau kita ada RM RM1 misalnya di pasaran uang, RM1 ini tu tidak bernilai RM1, tapi nilai sebenarnya waktu itu adalah 50 sen. Dan kalau kita perhatikan sehingga ke tahun 2012 ini, saya belum yakin bahawa nilai yang 50% yang kita kehilangan suatu waktu dulu, iaitu pada tahun 1997 ini, sudah recover. Ini bahayanya bila kita mengamalkan multiple currency. Sebab itu dalam sistem keuangan yang akan kita cadangkan ini tadi, kita akan mengamalkan single currency, supaya untuk mengelakkan aktiviti spekulasi ini tadi. Dan yang ketiga yang paling penting sekali adalah dari segi sistem pembiayaan. Dan Islam, dalam ajaran Islam ada dua prinsip ataupun konsep utama dalam pembiayaan, iaitu sistem mudarabah dan juga sistem musyarakah. Sistem mudarabah iaitu berkongsi keuntungan, dan sistem musyarakah iaitu usaha sama. Jadi ini akan mengelakkan kita daripada berhutang, supaya kerana sistem ini menggalakkan pemodal dan juga pengusaha itu berusaha sama. Maksudnya sama-sama menanggung kerugian dan sama-sama menanggung keuntungan. Jadi dalam masa yang sama kita akan mengelakkan daripada berhutang, dan dalam masa yang sama kita akan mengelakkan daripada riba. Jadi bila kita berupaya membangunkan satu sistem yang tidak berasaskan kepada hutang, maka tidak akan berlaku lagi bahawa ada orang yang muflis, ada syarikat yang muflis, malahan sekarang ada negara yang muflis. Ini kebaikan antara contoh-contoh utamanya sistem keuangan yang akan kita promosikan kepada dunia, dan ini akan membantu dunia. Belum lagi kita cerita tentang sistem zakat kita, belum kita cerita tentang sistem wakaf kita, belum kita ceritakan tentang bagaimana Islam itu menggalakkan sedekah di kalangan masyarakat. Ini adalah merupakan rakaman kita yang pertama, rakaman sulung kita dalam usaha kita untuk mempromosikan WICC dan juga mempromosikan kesedaran kepada seluruh umat Islam dan juga seluruh masyarakat yang bukan Islam tentang bagaimana seluruh dunia sedang menghadapi krisis di dalam semua dimensi, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, iaitu dalam bidang politik, ekonomi, keuangan, alam sekitar, masalah sosial, kan, yang semakin hari semakin
dihimbau dengan kadar jenayah yang semakin meningkat. Jadi di sini juga saya ingin memohon kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Malaysia ataupun di luar Malaysia, di seluruh dunia, agar bersama-sama dengan kami untuk menggerakkan sistem ekonomi dan keuangan Islam. Kerana ini adalah merupakan sistem alternatif kepada sistem ekonomi dan keuangan yang sedia ada. Dan harapan kita bahawa dengan sistem baru yang bakal kita wujudkan ini tadi akan mampu menyelamatkan kita daripada suatu krisis ekonomi dan keuangan yang terbesar dalam sejarah kemanusiaan itu sendiri. Oleh itu, marilah bersama-sama bekerjasama dengan kami untuk membangunkan. Kita perlukan sumbangan anda, baik sumbangan dari segi pemikiran, keuangan, tenaga, apa saja, supaya usaha murni ini dan impian serta cita-cita yang besar ini nanti diharapkan satu hari nanti akan menjadi kenyataan. Kita juga berpendapat bahawa tanggungjawab untuk melahirkan sebuah sistem ekonomi dan keuangan Islam yang baru ini tidak dibebankan sepenuhnya kepada WSCC. Tapi ini juga merupakan tanggungjawab kepada semua pihak dan terutamanya kepada seluruh orang Islam. Kerana di dalam Islam itu sendiri, yang namanya muamalat itu adalah merupakan fardu kifayah. Maknanya suatu kewajipan, bukannya suatu pilihan. Dan soal mengamalkan sistem yang bukan daripada Islam di dalam kehidupan kita pada hari ini menyentuh satu hal yang cukup penting dalam agama itu sendiri, iaitu soal akidah. Kerana dalam sistem yang kita amalkan itu tadi, memang sebenarnya dia sudah mengasingkan agama itu daripada kehidupan. Maksudnya di sini, dalam politik tak ada Tuhan, dalam ekonomi tak ada Tuhan, dalam keuangan tak ada Tuhan. Sedangkan setiap hari kita memberitahu kepada diri kita bahawa Allah itu maha besar. Tetapi kita tak pernah letakkan Allah itu di tempat yang selayaknya. Tak ada Tuhan di dalam politik, tak ada Tuhan di dalam ekonomi, tak ada Tuhan di dalam keuangan, tak ada Tuhan dalam masyarakat. Islam itu sudah jadi satu perkara yang individualistik. Maknanya tiap-tiap orang itu mengamalkan agamanya secara tersendiri, bukan secara beramai-ramai di dalam sebuah masyarakat ataupun di dalam sebuah negara. Jadi ini soalan yang perlu kita fikirkan secara bersama. Dan saya memohon di sini, mudah-mudahan kita dapat bekerjasama untuk merealisasikan cita-cita dan impian murni ini. Dan insya-Allah di video-video yang akan datang kita akan bahaskan secara terperinci tajuk-tajuk seperti fiat money, tajuk-tajuk seperti income tax, seperti single currency itu tadi, kenapa emas, kenapa perak, secara terperinci. Dan kita juga akan membahaskan tentang idea sekular itu sendiri secara terperinci di video-video akan datang. Jadi sentiasalah mengikuti perkembangan kami dan sentiasalah menonton video-video kami yang akan datang. Mudah-mudahan ini akan membantu kita semua untuk meningkatkan kesedaran kita dan untuk meningkatkan rasa keinginan kita untuk membina sebuah dunia baru. Kerana dunia yang kita kenali selama hari ini penuh dengan ilusi-ilusi daripada gagasan-gagasan, idea-idea yang mengkesampingkan agama daripada kehidupan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.